Dia perasaan ni. Terima kasih doktor. Selamat datang ke Terima kasih. NU27. Ni hari ni kita berada di kedai warung Bagong Kampung Batu Tujuh yang memang kat sini orang favourite. Perasaan ni memang yang pertama kita bukan kita menceritakan tentang kegembiraan, tapi kita menceritakan tentang cabaran. Sebab saya dah melalui banyak pengalaman. Saya dalam Perkhidmatan Awam pun 22 tahun sebagai wakil rakyat. Pernah jadi kadi imam besar Dia pernah pegawai kerajaan, jadi guru, cikgu sekolah menengah, sekolah rendah. Jadi pengalaman tu, berdasarkan pengalaman tu, saya gembira kalau saya dapat berkhidmat. Macam yang doktor sebutkan, bila saya tidak tercalon dalam PRU 14, di mana-mana kita boleh bekerja. Dan saya bekerja pun bukan tugas saya betul-betul 100% saya nak bekerja. Sebenarnya ialah perkhidmatan kita, bakti. Macam pada selalu disebut dalam pepatah mengatakan, bakti disemai, bakti dituai. Itulah dia. Macam juga kalau kita belajar, hasilnya apa. Macam kita berkebun, hasilnya bagaimana. Kalau kita jadi tukang rumah, hasilnya bagaimana. Jadi, apabila ada satu bakti yang disemai, pasti ada benda yang dituai. Tidak ada orang yang melakukan satu perkara itu tanpa ada niat untuk mendapat satu-satu balasan. Tetapi kita kena pastikan untuk mendapatkan balasan itu, pastikan bahawa yang kita laksanakan itu benar-benar menepati kehendak. Macam contoh di dalam N27 layang-layang, saya tak nak cerita tentang kegembiraan itu, saya menceritakan tentang tanggungjawab. Amanah yang akan digalas, dan harapan rakyat pada hari ini untuk berkempen. Saya mengambil pendekatan kempen ini adalah bentuk dakwah. Saya bukannya nak mengajak manusia untuk bermusuh, ya, sebab kita tahu, saya duduk tadi 2-3 perkara juga disebutkan. Bahawa kita jangan memburukkan orang, kita jangan merendahkan orang, kita jangan merendahkan orang. Tempoh berkempen ini hanya dalam tempoh 14 hari. Lepas 14 hari kita akan jumpa minum dan sebagainya. Bagaimana kita nak tarik balik? Terlajak perahu senang, boleh diundur, terlajak kata buruk binasa. Jadi kita tak payahlah. ramai akan Jadi pendekatan saya cuma satu perkara. Kenapa saya berani, dan sebelum ini pun saya mewakili Barisan Nasional, kerana saya tahu apa yang diusahakan oleh Barisan Nasional menepati aspirasi rakyat. Sejarah rekod kita lebih daripada 60 tahun. Kejayaan-kejayaan yang diusahakan terus dipacu, terus menerus dalam bidang pembangunan, ekonomi, pendidikan, apa juga sektor yang diusahakan berterusan, konsisten. Kita tidak pernah melihat Barisan Nasional itu mengabaikan. Ketika rakyat ditimpa pandemik COVID-19, begitu juga ketika rakyat ditimpa dengan musibah banjir dan sebagainya, yang tampil adalah Barisan Nasional, kerajaan yang sedia pada hari, yang betul-betul berjiwa rakyat, yang nak menyantuni rakyat. Kita tidak boleh jadi pemimpin yang disebut sebagai tempoh berkempen tu bermacam-macam yang kita janjikan, ditaburkan, macam yang ditaburkan. tapi janji dicapati. Kita jangan, istilahnya apa ya, jangan buat satu benda yang rakyat boleh, saya tak nak sebut tertipu, tidak. Maksudnya kita janji dengan jujur. Sebab sifat jujur tu nombor satu. Kalau kita tak jujur, macam mana negara kita nak tegak, nak membangun? Pemimpinnya tak jujur, ya, penjawat awamnya tak jujur, pelaksana dasar tak jujur, petaninya tak jujur. Semua tak jujur. Bila tidak ada sifat kejujuran tu susah. Okay, sebab itu saya apa-apa pun saya buat, nombor satu kejujuran tu nombor satu. Okay, saya pun nak ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana dan juga kepada Presiden UMNO, kerana saya rasa wali bukan wali itu, ni wali politik. Winnable, acceptable, likable, cukup. Dan satu lagi saya rasa saya nak tambah lagi. Yang ada ialah istiqamah dan kejujuran. Kerana saya rasa bagi pada YB, perjuangan itu satu ibadah, satu sedekah yang kita dapat sama-sama menjayakan. Bukan saja untuk dunia dan akhirat. Okey YB, soalan cepu mas. Ada 2 soalan cepu mas. Saya harap YB boleh ikut. Tak apa. Bagi saya lagi 5 minit je. Layang-layang ni, sebenarnya satu keunikan layang-layang ni yang menjadi ketumpuan rakyat dan juga negara dan juga negeri Johor ialah bukan YB-nya, bukan calonnya, tapi calon yang akan berlawan di sini, iaitu ahli parlimen Subang Negam. Sebagai bekas menteri, sebagai ahli parlimen, saya rasa ada kelebihannya. Dan buat masa ini saya rasa ini satu amanah besar. YB,
Saya difahamkan kita ada 25,000 pengundi. 25,000. 25,000 pengundi dan 30% adalah Tionghoa, Chinese dan 13% India dan selebihnya dalam 55% Melayu. Dan apakah YB melihat ini satu kelebihan dan bagaimana YB kupas sikit kedudukan dalam keadaan demografi politik untuk PRN kali ini? Saya pernah bertanding sebelum ini. Saya lihat Dulu majoriti berapa? 2,600 lebih. Ya. Alhamdulillah sokongan masyarakat Melayu sudah tentu, masyarakat Cina juga, begitu juga masyarakat India. Saya tidak ada isu apa-apa yang sebenarnya. Saya pernah berkhidmat untuk mereka dan mereka tahu track record saya, apa yang saya pernah usahakan untuk mereka, bagaimana saya menyantuni mereka, bagaimana saya, kata orang Jawanya itu, meladani mereka. Meladani itu maknanya melayani mereka. Tapi dia Mokrat tu memang ada Jawa, Mokrat Jawa ke? Saya orang Bugis tapi boleh cakap Jawa. Boleh Itu uniknya tu. Saya Jawa London. Ya. Jadi kita di sini tak ada isu sebenarnya masyarakat kita. Cuma ialah nama besar yang bertanding, ahli parlimen yang bertanding. Itu biasa, ada pertandingan. Negara kita yang mengamalkan sistem demokrasi, semua siapa-siapa pun boleh bertanding. Padahal kita tengok di negeri Johor suasana tu berlaku, ada juga tempat-tempat lain yang ada bebas bertanding. Tak ada isu, tak ada masalah. Siapa-siapa pun rasa. Tapi yang pentingnya rakyat kenalah fikir. Yang mana satu, kita bertanding ni bukan kerana individu. Macam saya bertanding atas tiket parti, saya nak amanah daripada parti ini nombor satu. Macam contohnya hari ini orang dok fokus kepada negeri Johor ni, fokus kepada zona yang layak. Sebab dikatakan di sini ada seorang yang memang dikatakan mempunyai nama besar untuk saya lawan. Tapi orang dia kecil tu. Tak ada, itu tak ada. Tak apa, itu tak apa. Tak apa, Ya. Yang penting saya boleh menyelesaikan apa tanggungjawab dalam tempoh kempen ni, apa yang saya janjikan. Ini yang saya nak tunaikan. Bukannya kita retorik. Bukan retorik politik. Tapi yang penting YB, Ya. YB jangan buat janji untuk tol percuma Betul, Tol saya Simpang takkan. Renggam Layar tak ada tol. Sebab tak itu nak kita- masuk ke Simpang Renggam ni. Kerana saya rasa Ya. banyak yang kecewa dan Yalah. juga rasa tertipu. Tak apa. Dan itu kita harap kita jangan buat Ya. janji-janji macam tu lah. Okey, begini tuan. Saya nak satu perkara saja sebab dalam semalam pelancaran ikhtiar Barisan Nasional semalam, ada orang tanya saya, dia kata kenapa tak guna perkataan manifesto. Saya katakan, saya rasa mungkin kita tak guna, perkataan mungkin tu kita tak gunakan perkataan manifesto ni sebab kalimah manifesto ni dah tercemar dengan penipuan. Dah macam contoh manifesto ni bukannya kitab suci. Jadi ini yang kita lihat pada hari ini. Stigma tu dah ada. Ya, dah ada. Rakyat dah ada. trauma dengan Yes, perkataan manifesto stigma tu. dah. Begitu juga janji pilihan raya. Jadi kita gunakan perkataan ikhtiar. Saya rasa memang itu terbaik. Betul lah. Kalimah yang terbaik yang digunakan daripada sana. Ikhtiar tu maknanya macam kita lah. Saya ni hanya Berusaha. berikhtiar. Yes. Allah yang tentukan dan kita juga akan menggunakan wawasan kita untuk melaksanakan. Dalam masyarakat kita kadang-kadang cakap, saya ni cuba berikhtiar. Dah cuba berikhtiar lagi. Bukan dia kata cuba lagi. Sebab nak mengukuhkan perkataan cuba itu dengan berikhtiar. Tapi berikhtiar itu maknanya kita kadar kemampuan kita. Sebab itu apa yang dijanjikan saya lihat di dalam kandungan ikhtiar Barisan Nasional pilihan raya ke-15 ni, pilihan raya negeri. Terkandung dalam tu ikhtiar yang saya rasa mampu untuk dilaksanakan oleh kerajaan. Bukan kita membuat satu ikhtiar ataupun nak memfokuskan satu yang kita nak laksanakan tu dengan bukan kadar kemampuan kita. Kita tidak boleh menjanjikan seseorang yang mustahil ataupun mungkin possibility-nya tu kena ada. Possible-nya tu kena ada. Boleh tak kita laksana? Jangan menjanjikan seseorang dengan bulan dan bintang. Ya. Macam kita lah, orang bercinta ni kadang-kadang dia semua dia pandang, semua dia nak janji lautan kurenangi, lautan api kurenangi, gunung kudaki, lurah kuturuni. Semua orang boleh cakap macam tu. Tapi implement tu nanti bila? Implementasinya. Sebab itu YB, saya melihat walaupun kita berikhtiar macam-macam pun kita buat, kita perlukan kuasa. Yes. Kerana tanpa kuasa kita ikhtiar macam mana pun kita tidak boleh buat. Inilah satu kelemahan yang saya nampak kepada calon yang bernama okey. Kerana apa? Ketika dia berjanji untuk dapatkan tol free Simpang Renggam, saya pun terasa juga because saya pun nak lalu juga. Banyak, tuan. Tapi bila dia menang diberi kuasa selama 22 bulan,
ini tidak dilakukan. So bagi saya kita lupakan sejarah dan kita move on ke depan. Yes. Saya pun nak mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Wattpad News yang diketuai oleh Tuan Haji Bahar Azwan, datang jauh-jauh berkampung di negeri Johor ini untuk sama-sama membuat liputan ini. Saya ni hanya sukarela tanpa gaji, insya-Allah. Okey.